Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ngusi yang amat dikasih, yang amat berhormat Datuk Ning Abdul Aziz bin Nikmat selaku Menteri Besar Kerajaan Kelantan, Timbalan Menteri Besar, Datuk-datuk yang berhormat, ahli jawatan kuasa, sahibus samahah, ahli jawatan kuasa, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Yang pertamanya, tadi mingguan Malaysia tadi saya dah tak menulis. Kedua, kertas kerja ni saya hantar bersama dengan nota kaki, tapi saya duka cita kerana saya tengok yang ada di tangan tuan-tuan tak ada nota kaki. Dalam satu kertas kerja nota kakinya penting, rujukannya itu. Saya tak tahu macam mana dia hilang daripada penganjur. Jadi kalau yang asal nanti mungkin boleh rujuk semula kepada saya. Dan muka surat pun tak ada yang penganjur punya. Hadirin dan hadirat sekalian, maksudnya sama tapi tajuk saya sedikit, hudud satu perbincangan, tanggapan, suasana dan keberkesanan. Saya rasa amat bertuah apabila hari ini saya mendengar apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat tadi. Apabila sampai masanya hudud itu dilaksanakan, maksudnya demikian proses yang sedang dilakukan khususnya oleh Kerajaan Kelantan dalam menyediakan suatu keadaan yang membolehkan hudud itu dilaksanakan. Dan inilah yang akan saya bincangkan, tentang keadaan dan suasana yang menyebabkan apabila hudud dilaksanakan ia berkesan dan suasana pelaksanaan itu dianggap kondusif. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada asalnya kita semua tahu, seperti mana yang disebut, Islam adalah agama hidayah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariahnya untuk kebaikan insan dunia dan akhirat. Di sana ada perkara-perkara yang tidak mungkin boleh diubah, yang membabitkan perkara-perkara yang dianggap sebagai ibadah, seperti haji, salat, ibadat-ibadat yang lain, zakat dimasukkan dalam mali, ada unsur-unsur, ada perkara-perkara yang terdedah kepada ijtihad. Tetapi ibadah mahdah, ibadat semata-mata, ia tidak boleh diubah. Iltifat, perkara yang ibadat semata-mata ini iltizam bin nas, berpegang dengan nas. Dan di sana ada perkara-perkara yang dianggap sebagai daily life, sebagai kehidupan insan setiap hari, yang membabitkan soal muamalah, membabitkan soal siasah. Perkara-perkara ini secara umumnya Islam hanya menentukan prinsip-prinsip umum. Jika ada perincian yang dibuat oleh nas-nas Islam, perincian itu juga kadang-kala terdedah kepada ijtihad, yang mana akan kita bincangkan ruangannya. Dia prinsip umum disediakan, termasuk di dalam hudud nanti hukuman-hukuman umum itu disediakan. Bagaimanakah memperincikan hukuman itu terdedah kepada perubahan masa dan perubahan tempat, yang disebut sebagai al-bu'dul makani waz-zamani wal-mukhatibi wal-mukhatabi. Di sana apabila memperkatakan hudud, di sana ada beberapa perkara ataupun beberapa undang-undang di samping qisas yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran yang kita tahu. Dan saya nak menyentuh tentang iaitu tentang zina, curi, tentang hirabah, tentang qadhaf, dan undang-undang yang paling dianggap dibahaskan sekarang dan dijadikan sebagai satu momokkan di peringkat antarabangsa, iaitulah undang-undang rejam.
Dan kita tahu apabila Iran terpaksa menarik balik hukuman rejamnya kerana disebabkan tekanan pihak antarabangsa. Para sarjana akhir-akhir ini nampaknya panas memperkatakan tentang hukuman rejam, sarjana Islam sendiri. Dahulu antara orang yang mengambil langkah berani mengkritik hukuman rejam ialah Syekh Al-Imam Muhammad Abu Zahrah, yang merupakan seorang ilmuwan besar fiqh Mesir yang terkenal. Apabila beliau menyatakan hukuman rejam merupakan hukuman Yahudi semata-mata dan ia bukan daripada Islam dan itu bukan undang-undang Nabi. Perkataannya telah menimbulkan satu bantahan hebat di dalam sebuah seminar, sehingga ada ahli-ahli Sabina yang seakan mengkafirkannya disebabkan perkataan yang berat itu. Dan ketika itu terdiam dua orang tokoh yang ketika itu yang tak kata apa, iaitu Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia menceritakan dia hadir dan dia mendengar kata-kata Muhammad Abu Zahrah itu. Kemudian mereka berbincang semula, dan dua tokoh yang cuba mengeluarkan pandangan yang terkeluar yang sedikit lebih lunak daripada Abu Zahrah, iaitulah Syekh Mustafa Zarqa dan Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang menyatakan hukuman rejam ini sebenarnya bukan hudud tetapi ta'zir. Dan alasan-alasan yang diberikan dalam erti kata pemerintah berhak untuk meminda undang-undang ini jika sekiranya keadaan memerlukan. Dan ini telah disebut oleh Qaradawi dan banyak lagi tokoh-tokoh yang lain, dan mereka mengemukakan dalil mereka. Saya secara peribadi bukan nak bincang undang-undang itu. Saya peribadi menyokong pendapat menyatakan rejam adalah ta'zir seperti mana yang disebut oleh Dr. Al-Qaradawi dan Syekh Mustafa Zarqa. Dan kita tahu undang-undang rejam ni tuan-tuan telah jadi satu isu besar. Tapi saya nak sebut tentang negara Islam. Tadi yang Amat Muhammad Tuan Guru telah sebut bagaimana asal dahulu. Saya telah sebut dalam seminar yang lepas, perkataan yang ada dalam kitab fiqh ialah Darul Islam, Darul Kufr dan Dar Al-Mu'ahadah. 3. Perkataan Daulah Islamiyah ia muncul apabila umat Islam bergerak nak menghalau penjajah. Kerana dahulu pemerintah sejak daripada kerajaan Khulafa Ar-Rashidin kemudian bertukar walaupun ke Bani Umayyah dan Abbasiyah dan kepada Bani-Bani yang lain. Walaupun mereka bersifat dinasti, tapi mereka ialah pemerintah Islam. Mereka tak pernah mengalami satu zaman di mana mereka dijajah dan kemudian mereka kembali memerintah. Baghdad sedikit berlaku, tetapi asas pemerintahan Baghdad ada. Bila penjajah masuk ke dalam dunia Islam dan orang Islam nak halau penjajah, dan penjajah bila dia keluar, dia tinggalkan pemerintah yang orang Islam juga, tapi meneruskan misi penjajah. Golongan gerakan Islam tak tahu nak namakan negeri ini negeri apa. Kalau nak menamakan sebagai Darul Islam, Darul Islam dalam kitab-kitab fiqh lama memang dia kata itu negeri yang dikuasai oleh orang Islam. Sebahagian mereka memasukkan iaitu zahir padanya syariat Islam, zahir padanya syiar Islam seperti azan mereka letakkan contoh. Kalau itulah yang diletakkan, artinya semua negeri-negeri ini walaupun mereka ini boleh dianggap sebahagiannya merupakan belaci penjajah ataupun merupakan warisan penjajah, akan memerintah dengan selesa, dan kita sudah jadi dar Islam dan tidak ada apa-apa pertikaian lagi. Maka ketika itu lahirnya perkataan dalam proses decolonization lagi, masa peringkat awal nak halau penjajah lagi, Rashid Ridha cuba mengeluarkan pandangan tentang kalimah Daulah Islamiyah. Maka perkataan Daulah Islamiyah merupakan perkataan yang baru. Maka bila kita refer, sebab itu bila ulama-ulama konservatif, tradisionalis yang berpegang kepada buku-buku lama berdialog dengan ulama gerakan Islam, mereka kata
Negara sekarang sudah cukup okey kerana dar Islam itu sudah dipenuhi tarifannya.